الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, malam ni kita ada lebih kurang dalam 5 ataupun 6 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni. Tapi sebelum kita mulakan rancangan kita, saya just nak remind kepada anda semua yang kita dah available di Spotify dan juga di Apple Podcast. Anda boleh cari the segment Markas Puaka. Okay guys, jom kita bacakan kisah kita yang dihantarkan oleh Fah. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, masa aku dekat tingkatan 5, aku ni pernah termimpi yang aku berada dekat dalam sebuah van. Dan aku tak pasti siapa yang aku tunggu sebenarnya. Tiba-tiba datang seorang perempuan, sebiji muka dia macam kawan kelas aku ni. Dia nak bagi aku sekepal besar nasi goreng yang dah berlumut. Dah lah berlumut, berlendir, berbau. Dan dia bagi aku benda tu, dia suruh aku makan. Tapi aku menolak. Lepas tu aku cakap, apa benda ni Mira, aku cakap. Kan nasi ni kotor. Jadi si Mira ni dia senyum je. Tapi dalam masa yang sama, muka dia ni memang agak menyeramkan juga sebenarnya Fiz. Dan secara tiba-tiba blackout. Pap. Keadaan sunyi sepi, gelap gelita. Jadi Fiz, tak berapa lama lepas tu, keadaan seperti biasa. Dan baru aku perasan yang aku dah terima dan termakan nasi kotor tu. Aku dah panik masa tu Fiz, ya Allah. Dan aku tersedar daripada mimpi. Jadi bila aku tersedar daripada mimpi, masa tu tepat pukul 3 pagi. Punyalah aku takut masa tu Fiz, kan? Dan aku tak pasti tau apa maksud mimpi tu sebenarnya. Jadi start umur aku 18 tahun, aku bergaduh dengan adik lelaki aku gara-gara dia nak beli handphone brand yang lain je, kan? Dia nak beli handphone. Katakanlah aku pakai handphone Samsung, dia nak beli handphone brand lain selain daripada Samsung. Aku punya mengamuk satu rumah habis. Sampai satu tahap ni, aku jerit sekuat hati sebab aku tak boleh nak kawal kemarahan aku sampaikan aku ni berpeluh-peluh. Tapi adik dengan mak aku tengok aja aku ni. Dan muka diorang ni macam terperanjat. Sebabkan apa? Sebabkan diorang nampak sesuatu Fiz. Tapi aku perasan diorang tak pandang aku tau. Diorang pandang sesuatu dekat belakang aku. Jadi keesokan harinya tu mak aku tegur aku. Fah, mak rasa kau kena ubahlah perangai panas baran kau ni. Sebab yang marah semalam tu bukan kau. Jadi aku macam pelik. Lah kenapa pula ni mak? Apa salah Fah ni mak? Fah, ni mak nak bagi tahu. Semalam ada benda dekat belakang kau. Kau tahu apa benda tak? Benda kat belakang saya. Benda apa ni mak? Benda tu berbulu hitam lebat kat belakang kau.
makin kau marah, makin membesar benda tu. Jadi Fiz, bila aku dengar cerita ni daripada mak aku macam berderau tau masa tu. Sebab kenapa? Sebelum ni tak ada apa pun. Jadi start daripada kejadian tu, aku kerap mimpi. Aku mimpi jatuh daripada bangunan tinggi. Aku mimpi kena langgar dengan bas, aksiden. Aku mimpi kena patuk dengan huta pula dah. Aku mimpi kena patuk dengan ular hitam yang berbisa. Dan kesan sakit kena patuk tu makan masa 2-3 hari baru nak baik tau. Dan baru-baru ni pula aku mimpi aku kendung bayi. Fa susukanlah bayi ni. Kan baby ni lapar. Ada satu lembaga yang menghasut aku suruh aku buat benda ni. Jadi aku jawab balik. Aku cakap, aku belum kahwin lah. Mana ada susu? Apa benda yang kau merepek ni? Lembaga tu gelakkan aku sambil-sambil dia perhatikan aku. Jadi Fiz, selang beberapa hari lepas tu aku terjaga daripada tidur lebih kurang dalam pukul 5 dan aku terjaga sampai pukul 6 pagi. Dan aku dengar abang saudara aku mengigau. Dia mengigau, dia tidur macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku dah takut dah masa tu Fiz, kan? Sebab aku tahu yang abang saudara aku ni dia ada sixth sense. Dan aku rasa macam ada benda yang tak kena lepas tu. Jadi lepas tu aku sambung balik tidur. Dan pagi tu abang saudara aku ceritakan dekat aku, Fah, semalam aku mimpi, Fah. Aku mimpi ada satu bayangan tapi aku tak nampak muka dia. Dia pesan, kau dengan adik kau kena hati-hati. Dan dia cakap, kalau katakan kau tengah sikat rambut, lebihan rambut tu jangan sepah-sepah tapi buang dekat setempat je. Bila ketip kuku, tolong buang setempat. Jadi bila abang saudara aku cerita aku benda-benda ni, aku macam, apa benda yang dia ni merepek ni? Aku tak pasti sama ada benda yang datang tu adalah benda yang nak berdamping dengan aku ataupun ada orang yang menghantar. Fah, ni aku nak tanya kau satu benda, boleh tak? Kau nak tanya aku ni, bah? Apa benda kau nak tanya aku ni? Kau perasan tak benda-benda ni jadi semenjak kau tolak seseorang? Tolak apa ni, bang? Tak ada. Budak lelaki tu sukakan kau kan, tapi kau menolak, betul tak? Dan semenjak daripada tu, benda-benda pelik ni semua berlaku. Jadi bila abang saudara aku cakap benda macam ni, aku macam terdiam tau, bis. Dan aku baru teringat ada seorang lelaki yang aku kawan dulu. Dia memang suka tau cerita benda-benda halus. Dan dia kata dia macam dia boleh communicate dengan benda-benda ni semua. Dan dia pernah mengaku dekat aku yang dia tak pernah solat. Dan dia pun pernah cakap yang dia tahu aku buat apa. Walaupun aku duduk jauh, dia tahu aku tengah buat apa. Sampai aku betul-betul tak tahan. Sebab semua yang aku buat, semua dia dapat tahu. Dan start daripada itulah aku jauhkan diri daripada dia. Sebab kenapa aku dapat rasakan benda yang tak elok dengan budak ni. Dan budak lelaki ni pun pernah luahkan cinta dia dekat aku. Cumanya aku anggap dia macam kawan je lah. Nak lebih-lebih nak buat apa? Jadi bila aku start flashback balik semua benda-benda ni, aku jadi macam berdebar, Fiz. Lepas tu ada lagi seorang abang saudara aku cakap, Fah, kau tahu tak kawan aku si Pudin tu, masa kita dekat rumah sewa kau sibuk nak angkut barang untuk pindah rumah, kau ingat tak? Dia pernah tersempak benda tu dekat atas bahu kau, Fah. Benda tu hitam berbulu, Fah, dekat atas bahu kau. Masa tu aku tergamam, Fiz. Sedangkan aku dan juga family aku tak pernah cerita pasal benda ni dekat siapa-siapa pun. Pasal benda yang hitam berbulu ni tak pernah cerita kat siapa-siapa pun. Kau bayangkanlah daripada umur aku 18 masa tu tahun 2013 dan sekarang ni dah berapa lama dah benda tu ikut aku.
Daripada tahun 2013 sekarang dah 2024 bis. Berapa lama benda tu ikut aku? Memang menakutkan sungguh lah. Dan diorang pun sarankan aku jugalah untuk pergi berubat dekat Darushifa dan sebagainya. Tapi aku takut nak jumpa. Takut kalau jadi apa-apa kan. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang pertama. Baik kisah ni Kisah yang pertama ni kisah yang dikongsikan oleh Fa. Dengan kisah dia berjudul Pendamping ataupun Sihir. Apa pendapat anda semua? Sama ada adakah ini pendamping ataupun sihir? Kan? Mungkin sihir jugalah. Sebab kan dia cerita pasal kawan lama dia yang suka benda-benda halus, yang boleh communicate dengan benda-benda ni, yang tak pernah solat, yang tahu si Fa ni buat apa walaupun duduk jauh dan sebagainya. Mungkin. Okay, alright, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah kita yang kedua. Siapa yang hantar kisah ni? Tak ada nama. Jom kita dengarkan kisah kita yang kedua. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz. Kisah ni diceritakan kepada aku, kawan aku punya kawan. Dia ceritakan dekat aku. Cerita ni jauh sikit lah. Kawan aku punya kawan. Dia cerita rumah dia dekat kawasan kampung. Yelah, biasalah kawasan kampung kan. Nak nampak rumah orang kena jalan jauh sikit baru nampak rumah orang lain. Kan? Kira jarak rumah antara satu rumah ke satu rumah ni memang jarak jauh-jauh lah. Tapi bukan itu yang aku nak ceritakan sebenarnya. Sebenarnya cerita yang aku nak ceritakan ni adalah cerita pasal sebelah rumah Mariam ni. Okay? Mariam ni bukan nama sebenar, tapi sebelah rumah Mariam ada orang Indon duduk kat situ. Jadi orang Indonesia ni biasalah tinggal berdua je laki bini. Tapi laki dia dah meninggal baru-baru ni lah. Dan masa time nak mandikan mayat ni, nak mandikan laki ni, nak mandikan mayat laki ni, air mayat tu dia takung dekat bawah rumah, dekat bawah rumah kawan pada kawan aku ni, iaitu kat rumah Mariam ni. Dia tadahkan air ni. Jadi sebelum dia nak mandikan mayat tu, dia korek dulu tanah siap-siap. Dia korek dulu tanah apa semua, dan dia siap simen lagi kat kawasan tu. Untuk apa? Untuk takungkan air mandi mayat ni. Jadi mak kawan aku ni macam dah pelik tau. Macam kenapa dia ni pergi korek lubang dekat belakang rumah diorang ni kan. Jadi lepas dia dah marah dekat Indon tu kenapa buat macam tu dan sebagainya, tapi tak diendahkan juga. Jadi si mak Mariam ni, dia buatlah pagar kayu keliling belakang rumah diorang supaya tak terkena, tak kena dengan lubang tu. Dia buat pagar dekat belakang tu. Yang ni aku nak cerita ni bis. Tiba waktu tengah malam. Okay, waktu tengah malam lebih kurang dalam pukul 11 lebih kurang 12 malam. Bungkusan putih lompat dekat dalam rumah Mariam. Habis satu family diorang kena ganggu bis. Dan beberapa kali jugalah diorang kena ganggu sampai ke demam. Jadi adik-beradik ni semua diorang kata dah macam tak tahan tau. Tak tahan. Siap diorang kata panggil ustaz datang ke rumah. Jadi bila ustaz tu datang, tengok keadaan dekat rumah tu, ustaz tu sendiri cakap, sebenarnya jiran akak ni, jiran rumah sebelah ni, diorang ni memang puja arwah suami diorang. Sebab itu diorang takungkan air mandi mayat dekat situ. Jadi ustaz tu pagarkan rumah diorang dan kasih, orang kata, kasih ada macam sebotol air ni untuk direnjis-renjiskan di sekeliling rumah. Dan lepas pada kejadian tu, pocong tu tak masuk dah dekat dalam rumah si Mariam ni. Dan pocong tu masuk dekat rumah Indonesia tu je, kan? Dan memang banyak lah orang kampung dah nampak pocong tu masuk rumah orang Indo ni. Memang banyak orang nampak. Mungkin disebabkan perempuan Indonesia tu cintakan sangat dengan laki dia kot. Mungkin dia tak macam tak rela yang laki dia dah meninggal dan sebagainya. Sebab itu dia panggil balik. Dan ustaz tu cakap, ada benda ni.
Benda ni seolah-olah macam memuja pocong. Satulah pesanan Fiz yang aku nak sampaikan kepada semua penonton-penonton Markas Puaka pada malam ni. Kalau katakanlah kita sayangkan sangat seseorang tu, janganlah sampai macam ni sekali. Menyusahkan orang lain. Cari je lelaki baru, pergi kahwin lain kan senang. Kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum. Kan? Jadi itulah Fiz, kisah yang aku nak ceritakan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu guys, kisah yang kedua. Dia tak ada bagi nama penulis dia tak ada bagi nama. Kisah yang kedua dengan kisah dia berjudul Puja Pocong. Memuja lah ataupun puja pocong. Ada ke benda ni? Mungkin yang mana yang sedang menonton sekarang ni, mungkin anda boleh komen di ruangan komen ataupun boleh nak cakap pun dah gagap-gagap lah. Mungkin boleh bersembang dengan sesama kita. Ada ke benda-benda yang macam ni, as in benda yang memuja macam ni lah kan, tadahkan air mandian mayat dan sebagainya, dan you know this kind of things lah. Saya yang ni kira apa yang saya baca ni antara yang first yang saya dengar lah, antara first yang saya dengar macam orang memuja pocong dan sebagainya. Wallahualam. Dia pun kata ada kan, boleh je, memang boleh memuja pocong tak mustahil, adalah. Gila. Okey, jom kita teruskan kisah pendek kita yang seterusnya. Ya Allah, malam ni saya punya gagap ni lain macam Mungkin disebabkan bilik ni sejuk. Kan bilik ni sejuk agaknya. Kejap saya perlahankan aircon kejap. Okey. Tiba-tiba rasa macam nervous pula kan. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang ketiga, kisah yang dikongsikan oleh Faiz. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, kisah saya bermula ketika hendak bermula cuti mid-sem. Nama saya Faiz, duduk di Kolej Perindu 2 di UiTM. Saya ini pula berkongsi bilik dengan 7 orang lagi roommate yang kesemuanya part 1 ataupun sem 1. Cuma seorang je yang part 2. Okey. Jadi kejadian ni berlaku pada hari Khamis malam Jumaat sebelum nak cuti mid-sem masa tu. Dan saya baru je balik ke bilik lebih kurang dalam pukul 11.45 malam. Jadi ketika saya masuk ke dalam bilik saya ni, saya dapati bilik memang gelap. Gelap, tak ada orang kat dalam kan. Okey, tak apalah. Jadi bila saya dah masuk bilik, saya buka lampu dan saya dapati roommate saya yang part 2 ni yang bernama Syah tengah duduk bermain gitar kepunyaan roommate kita orang yang lain. Macam bila masa pula Mamat ni ada dalam bilik kan? Tak dengar pun dia main gitar tadi. Tak apalah. Saya masuk bilik macam biasa, saya pun ambil towel dan sebagainya, dan seperti biasa setiap malam saya mesti pergi ke tandas untuk buang air besar. Okey, itu dah orang kata dah menjadi rutin saya lah. Okey. Dan apa yang menariknya, saya dengan Syah ni mesti sama-sama pergi. Kalau kata nak orang tu macam nak pergi berak tengah-tengah malam ni, kita orang berdua memang akan pergi sama-sama. Jadi macam biasa saya pun pergi ajaklah si Syah ni. Syah, jom teman aku jap, cakap dia kan. Jadi si Syah ni pun letak gitar dia dan dia pun temankan saya. Jadi bila sampai je dekat toilet ni, kita orang ni memang suka masuk toilet bersebelahan kan. Sebabkan apa? Tak tahulah, ni mungkin perangai saya ataupun mungkin perangai budak-budak UiTM yang lain. Kalau katakan kita duduk kat toilet bersebelahan ni, kita akan bersembang benda yang bukan-bukan lah kan. Sembang macam-macam, sembang pasal awek lah, sembang pasal itulah, pasal ini, macam-macam benda yang kita sembangkan. Jadi okey lah, dah masuk dalam toilet apa semua, kita orang tengah bersembang apa semua. Tapi yang herannya pada malam tu Fiz, ketika saya tengah seronok membuang ni si Syah ni tiba-tiba pancut air daripada toilet sebelah tau. Dia macam pancut. Lepas tu kena dekat badan saya. Macam weh Syah, kau buat apa ni? Cakap kan. Tapi Fiz,
bau air yang dia pancut ni, bau dia tu busuk tau Fiz. Bau dia busuk macam, Syah, kau bagi aku air apa ni Syah, busuk ni. Alah, aku nak bergurau sikit takkan tak boleh. Dan saya memang dah masak dengan perangai si Syah ni Fiz. Memang dia ni suka bergurau. Tapi pada hari tu dia macam bergurau lain macam sikit. Dan selalunya si Syah ni akan keluar dulu. Dia tunggu saya dekat sinki depan, dekat depan pintu jamban. Tapi yang peliknya kali ni saya yang keluar dulu. Kebiasaannya dia yang akan keluar dulu. Tapi this time saya yang keluar dulu. Dan si Syah ni masih lagi dalam toilet. Syah, oi, kau ada lagi ke tak dalam tu? Ada. Okeylah. Si Syah masih ada dekat dalam tu. Jadi saya pun tunggulah dekat depan pintu toilet. Yang pelik dia Fiz, saya tunggu dekat depan toilet tu lebih kurang nak dekat setengah jam tau. Setengah jam 45 minit juga saya tunggu kat depan toilet tu tau. Oi Syah, kau berak batu ke apa ni? Oi. Tapi Syah tak menyaut. Jadi saya ambil keputusan masa tu Fiz. Saya ambil keputusan, saya tengok dekat bahagian bawah. Bila saya tengok kat bahagian bawah, ya saya nampak kaki dia tengah duduk lagi kat jamban tu. Saya nampak lah kaki dia. Okay, fine. Saya tunggu lagi. Lebih kurang dalam 10-15 minit, saya tanya dia sekali, oi Syah, kau dah siap belum ni Syah? Cepatlah, lambat sangat kau ni. Cakap. Dia tak jawab. Jadi saya buat apa tau? Saya masuk balik dekat dalam kubikel. Saya panjat jamban. Saya intai dia daripada kubikel sebelah ni. Dan masa saya tengah mengintai dia daripada kubikel sebelah, dekat kubikel tu tak ada orang Fiz. Tak ada orang. Dalam kepala otak saya, kaki siapa yang aku nampak tadi? Siapa yang temankan aku ni? Tak ada cerita banyak, saya pun buka langkah 1000, lari ke bilik. Jadi bila saya sampai je dekat bilik, saya tanya pada roommate saya yang yang dorang ni baru balik. Saya pun tanya dekat dorang, korang nampak Syah tak? Aku cakap, Syah? Kita orang dah hantar Syah tadi, petang tadi dekat stesen bas. Dia kata dia nak balik awal, balik JB Pal. Bila diorang cakap macam tu, terus seram sejuk masa tu Fiz. Ada lebih kurang dekat dalam seminggu juga saya kena demam masa tu. Jadi itulah kisah seram pendek yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu guys, kisah yang dikongsikan oleh Faiz dengan kisah dia yang berjudul Kisah Seram UiTM. Seram juga Dia seram sebab apa? Sebab kan dia nampak Syah tu tengah main gitar. Lepas tu dia ajak Syah tu, dan Syah pun follow dia juga. Siap bersembang lagi dekat dalam toilet, siap kena pancut air lagi dan sebagainya. Benda yang buat seram adalah the first part di mana dia tengok di bahagian bawah kubikel. Dia tengok di bahagian bawah kubikel, memang dia nampak kaki dekat situ. Yang menunjukkan bahawa si Syah tu memang ada kat situ lah. Tapi dia tunggu lagi 10-15 minit, benda tu tak ada, orang kata tak ada respon juga. Dia masuk dalam toilet dan dia pergi mengintai kat sebelah. Dan masa dia mengintai tu, tak ada siapa-siapa pun dekat dalam tu. Oh, itu seram. Itu kalau kena kat saya rasa jahanam juga kot hidup saya masa tu kan. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah seterusnya ni macam agak panjang sedikit. Basically kisah yang seterusnya dan juga kisah-kisah yang seterusnya sampai habis ni memang agak panjang-panjang lah semuanya. Okay, hopefully saya tak tersesat dalam penceritaan. Okay, alright, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah nama pun dia tak bagi. Okay, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya.
Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, apa yang aku nak ceritakan ni adalah perkara yang benar. Dan terpulanglah dekat korang sama ada korang nak percaya ke tak. It's up to you. Oh, lain macam dia ni Dia kata terpulanglah dekat korang kalau korang nak percaya ataupun tidak. Tapi, you know, this is a real story, the truth. It's up to you kalau korang nak percaya ke tak. Jadi aku ni merupakan bekas seorang pelajar perempuan di sekolah menengah agama dekat Johor. Kawasan mana, minta maaf aku tak boleh nak sebut. Dan perkara yang aku lalui ni dah lama berlaku sebab tu aku menjadi salah seorang pelajar di sekolah tersebut. Dan sekarang aku dah nak habis study dah pun. Dan akan memulakan praktikal aku tak lama lagi. Jadi Fiz, kisah ni berlaku pada aku sebab tu aku berusia 14 tahun. Aku ni, kalau dekat sekolah orang dia agak independen lah. Independen dan aku suka menyendiri sebab aku rasa lebih selesa bersendiri berbanding dengan orang lain yang suka berteman ke sana ke sini. Jadi oleh kerana aku bersekolah di SMKA, aku ada diajar serba sedikit bagaimana ingin mengesan kehadiran makhluk halus dan menangani gangguan iblis dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi Fiz, aku ni ada seorang kawan tau. Ada seorang kawan yang hijab dia terbuka daripada kecil dan boleh melihat benda-benda halus. Nama budak ni Irene. Irene ni dia lebih kurang macam aku jugalah, agak independen dan lebih selesa seorang-seorang. Tapi bila kita orang masuk form 2, kita orang ni jadi best friend lah. Jadi buddies lah. Dan aku nak berkawan dengan dia mungkin sebabkan dia ni tak begitu sensitif dan mudah merajuk. Tak macam kawan-kawan perempuan aku yang lain yang boleh aku kategorikan diorang ni sebagai gedik. Si Irene ni orang dia macam chill je. Orang dia agak chill, agak bersahaja. Cuma dia ni selalu dikategorikan pelik oleh budak-budak lain sebabkan dia ni suka cakap seorang-seorang, lepas tu dia ketawa tiba-tiba. Cuma aku je lah yang tahu yang dia ni boleh melihat dan juga boleh berkomunikasi dengan benda tu. Jadi bila masuk je tingkatan 2 ni, kita orang ni ditempatkan ke kelas di kelas yang agak terpencil di blok lelaki kerana ada masalah teknikal yang tak dapat nak dielakkan. Lelaki dengan perempuan kelasnya diasingkan, kan? Ada sebab kenapa blok ni hanya ditempatkan pelajar lelaki saja dan bukan pelajar perempuan. Jadi Fiz, pada mulanya semua normal, tak ada masalah apa pun. Hinggalah tiba pada satu hari ni. Masa tu aku masuk kelas pada waktu pagi. Oleh kerana waktu pagi tu masih lagi gelap, aku rasa macam ada something yang agak menyeramkan. Tapi aku macam buat bodoh je lah. Aku buat dek betul macam nanti hilang lah tu benda perasaan macam ni. Dan secara tiba-tiba Fiz, selepas aku berkata macam tu sorang-sorang dekat dalam diri aku ni, nantilah hilanglah benda tu dan sebagainya, tiba-tiba aku terhidu bau busuk tau. Bau busuk, sangat-sangat busuk. Dan bau tu seakan-akan macam bau taik kucing yang bercampur dengan darah hanyir. Macam apa benda pula ni? Jadi bila tiba waktu perhimpunan pagi, aku tanya dekat kawan-kawan kelas aku, tang mana yang bau macam bau teruk sangat ni? Dan aku ni pula adalah seorang budak ataupun seorang individu yang panas baran. Yang panas baran, yang tak suka bau-bau busuk ni. Jadi aku bertanya dengan kawan-kawan aku ni dengan nada yang agak kasar. Jadi bila masuk ke kelas, kawan-kawan semua tanya mana taik kucing tu, tapi aku diam. Kan? Sebab kenapa? Memang tak jumpa apa-apa benda kotor pun dekat dalam kelas tu. Dan semua orang marah aku balik sebabkan aku marah diorang pagi tadi, kecuali Irene. Sebab dia tahu apa benda yang sebenarnya terjadi. Jadi bila tiba waktu makan lebih kurang dalam pukul 2 petang, semua keluar kecuali aku dengan Irene. Kita orang berdua je masa tu. Irene senyum dekat aku, lepas tu dia cakap, "Babe, kau tahu tak apa benda yang kau bawa pagi tadi?" "Apa benda?" Jadi si Irene ni mulalah buka cerita. Rupa-rupanya Fiz, dekat bawah kelas kita orang ni tertanam
tertanam satu mayat yang semua orang tak tahu kewujudan mayat ni, kecuali Irene dan juga seorang ustaz dekat sekolah aku, iaitu Ustaz Malik. Sebab kenapa? Dua orang ni ada sixth sense. Dan Irene sendiri pernah bercakap dengan benda tu. Dan Irene kata benda tu memang sengaja kacau aku sebabkan aku ni terlalu berani masuk ke kelas dalam pukul 5.30-6 pagi ni. Tapi aku tak percaya. Aku memang tak percaya. Macam apa benda kau ni, Rin? Kan? Jadi tibalah malam tu. Aku tengah belajar seorang-seorang. Jadi dekat dalam dom aku ni ada 14 pelajar. Okey? Dan dom aku ni di tingkat yang paling atas sekali dan juga yang paling hujung bersebelahan dengan store. Dan aku sendiri pun tak tahu kenapa aku selalu dapat kelas dan juga dom yang macam agak terpencil sedikit. Tak tahulah kenapa, tapi mungkin ada hikmah dia lah kan. Jadi masa ketika tu aku belajar di depan pintu dom sebab kita orang ni diwajibkan tutup lampu tepat pada pukul 11.30 malam. Jadi belajar, sedar-sedar dah pukul 2 pagi. Aku dah mula seriau sebabkan banyak kisah-kisah seram yang jadi dekat hostel perempuan ni. Tapi aku sambung je lah. Aku sambung je belajar. Masa tu subjek kalau tak silap aku Quran Sunnah. Dan benda ni pula nak kena hantar esok. Dan cikgu yang ngajar esok aku ni macam agak garang orangnya. Aku tak nak lah orang kata macam kena berdiri atas kerusi macam minggu lepas. Dan nasib baiklah dekat dalam kelas aku ni semua perempuan, kan? Jadi masa tengah buat tu, tiba-tiba aku rasa macam ada kehadiran something. Sebabkan apa tau? Sebabkan badan aku ni tiba-tiba seram sejuk dan bulu roma aku ni semua menegak. Jadi masa aku tengah belajar, aku tengah menulis dekat atas meja tu, aku angkat kepala aku. Dan masa aku angkat kepala aku ni, aku menangkap satu susuk tubuh kanak-kanak lelaki lingkungan lebih kurang dalam 12 tahun tengah berdiri dekat hujung koridor depan store sebelah dom aku tu. Dia tengah berdiri kat situ. Dan kanak-kanak tu menunduk je, Fiz. Yang aku tahu dia pakai baju warna merah dan dalam keadaan yang berdarah. Jadi disebabkan aku dah biasa dengan penampakan yang macam tu, aku buat tak tahu je lah, kan? Tapi seram tu tetap ada. Dan bila aku nak menulis balik, nama aku ni dipanggil berkali-kali oleh suara budak lelaki tu. Farah. Aku angkat kepala, aku pandang budak ni. Dan dia pun angkatkan kepala dia sambil tersenyum. Aku macam astaghfirullahalazim. Masa dia senyum tu, Fiz, aku memang nampak muka dia ni hancur, Fiz. Dan aku nampak yang mata dia tengah memandang aku ni dengan orang kata dengan pandangan yang seolah-olah macam minta simpati tau. Dan masa tu dia senyum. Dan itu adalah kali pertama aku mengalami kejadian macam tu dalam hidup aku. Aku bangun pelan-pelan dan aku berjalan melintasi gerobok loka dan aku baring dekat katil. Aku tarik selimut, aku selubungkan badan aku. Aku ni bukannya berani sangat pun, Fiz, kan? Dan pada ketika tu, Fiz, semua orang dah tidur kecuali aku. Dan semua orang yang tengah tidur tidur mati pula tu. Dan terketar-ketar masa tu aku baca ayat kursi, aku baca 4 kul sampailah aku tertidur. Jadi esoknya tu, bila aku bangun, aku bangun lambat lah. Aku bangun lambat disebabkan demam dan sebagainya. Aku tak pergi sekolah dan aku hanya duduk dekat dom sampailah pukul 2 petang. Dan pada ketika tu Irene datang bawa makanan untuk aku. Dan tak dinafikan, walaupun banyak orang cakap si Irene ni pelik, tapi dia agak mengambil berat tentang diri aku sebenarnya. Jadi masa aku tengah Irene dah bawa makanan, aku tengah makan dengan lahapnya tu. Yalah, daripada pagi tak makan kan. Terus si Irene ni buka cerita. Kau tahu tak apa benda yang kau nampak malam tadi? Dia cakap macam tu. Terus hilang selera aku mengenangkan apa benda yang jadi malam tadi.
Rin, macam mana kau tahu? Aku tanya si Airin ni macam mana dia tahu. Dan Airin cakap budak lelaki tu ada dekat sebelah dia. Terus kecut perut aku dibuatnya habis. Makanan tu aku letak kat tepi. Aku terus pandang muka si Airin ni. Kau cakap betul-betul Rin, kan? Alah, jangan takutlah, dia bukannya gigit kau pun. Dia pun tak selera lah nak tengok kau ni. Dia ni geram pula aku tengok, kan? Lepas tu Airin pun cakap aku, aku tahu kau takut, tapi si Akil ni datang tunjuk diri dia dekat kau malam tadi sebab kau tak percaya kewujudan dia. Dia tak terniat pun nak takutkan kau. Aku terkejut masa tu. Benda ni ada nama ke? Airin, benda ni ada nama ke? Mestilah dia ada nama. Dia pernah hidup dulu kan? Terkejut aku masa tu, Fiz. Rupa-rupanya si Airin ni dah berkawan lama dengan si Akil ni. Dan Akil ni pula jenis yang tahu apa benda yang aku bercakap dekat dalam hati. Dan aku ni memang mempunyai sikap ingin tahu yang sangat-sangat kuat. Jadi aku tanya dekat si Airin ni, Rin, since kau dah berkawan dengan si Akil ni agak lama, apa dah jadi dekat diri dia sebenarnya? Apa dah jadi dekat diri dia? Tak ada. Cerita dia macam ni. Dulu, sebelum sekolah ni dibina, ada sebuah rumah anak yatim dekat sekitar kawasan ni, tapi dirobohkan dan dipindahkan ke tempat lain untuk memberikan laluan pembinaan sekolah ni. Dan dekat sebelah sekolah ni dulu ada padang yang besar. Dan padang tu sekarang dah diambil untuk dijadikan padang sekolah sekarang ni lah. Dan pada ketika tu, Akil ni tengah tengok kawan-kawan dia dari sekolah anak yatim yang tengah main bola pada waktu tu. Dan bola yang diorang main ni dah tercampak dekat bawah tayar salah sebuah kren yang tengah beroperasi pada ketika tu. Tapi disebabkan Akil ni tengah duduk dekat tepi padang pada ketika tu, kawan-kawan dia ni suruh dia pergi ambil. Dan kren masa tu tengah duk punggah pasir untuk diratakan pada ketika tu. Jadi si Akil ni ikutlah cakap kawan-kawan dia kan. Jadi si Akil ni pun memasukkan kaki dia untuk menendang bola yang tersepit. Tapi malang tak berbau. Kaki Akil tersepit dekat bawah kren. Akil cuba menjerit banyak kali. Cumanya tak ada siapa-siapa dengar disebabkan ngauman bunyi enjin kren yang lebih kuat berbanding dengan suara Akil masa tu. Akil masa tu budak-budak lagi. Dan kren tu pula melenyek sedikit demi sedikit tubuh Akil, dan tubuh Akil ni digembur bersama tanah. Dan tubuh Akil diratakan bersama tanah yang berwarna merah dan diratakan simen pula dekat atasnya. Jadi kawan-kawan Akil yang menunggu dia dekat padang tu dah jadi tak keruan. Dan diorang semua pergi mencari Akil ni. Cari Akil tapi tak jumpa. Yang dijumpa hanya bola yang dah lepeh, yang dah dilanggar oleh kren. Jadi sebenarnya kan, banyak tau usaha mencari si Akil ni tapi masih lagi tak temui. Dan akhirnya si Akil ni dilupakan macam tu je. Memandangkan dia anak yatim kan, dia tak ada siapa-siapa, mak pun tak ada, ayah pun tak ada. Jadi, kau ingat tak apa benda yang aku cakap dengan kau semalam? Benda yang kau kata macam bau busuk, macam bau tai kucing bercampur darahnya dan sebagainya ni. Jenazah si Akil tu betul-betul di bawah simen kelas kita sekarang ni, yang kita duk pijak selama ni. Roh dia tak aman selagi tak ada siapa-siapa jumpa jenazah dia ni. Jadi Fiz, masa aku dengar cerita ni kan, aku rasa macam aku hampir menangis tau Fiz dengar cerita dia ni. Dan kisah ni diketahui oleh Ustaz Malik selepas Airin memberitahu Ustaz tersebut. Ustaz Malik rupa-rupanya dah lama tahu. Dan akhirnya si Airin ni dia pergi desak Ustaz Malik untuk mengadakan bacaan tahlil untuk arwah Akil. Dan kita orang memang mengadakan tahlil tu beramai-ramai di surau sekolah bersama dengan pelajar lain. Tetapi kita orang merahsiakan mengenai Akil ni. Dan benda yang pasal Akil ni
Kita orang 3 orang je yang tahu. Aku, Airin dan juga Ustaz. Dan Ustaz hanya memberitahu nama Akil kepada pelajar lain dan mengatakan bahawa Akil adalah anak saudara dia. Jadi itulah Fiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Okey guys, itu dia kisah yang keberapa pun saya tak tahu dah. Kisah yang berjudul Aku dan Akil. Jadi saya rasa dia punya penulis adalah nama dia Farah, sebabkan Akil yang sebut nama dia Farah. Akil yang sebut nama dia. So saya assume penulis dia adalah Farah. Okey, dan dengan kisah dia berjudul Aku dan Akil. Kisah dia seram, tapi dia ada sedikit macam sedih pun ada juga kan. Terima kasih di atas satu perkongsian yang menarik, penulisan yang terbaik untuk malam ini. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Oh, kisah ni panjang juga ni. Okey, kisah yang seterusnya, kisah siapa nama dia? Banyak malam ni kisah orang tak bagi nama, saya pun tak tahu apa hal. Jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Let's go. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, ni cerita di kamp PLKN dekat Perak. Cerita ni lebih kurang dalam 8 tahun yang lalu lah. Kalau sebut pasal kamp PLKN ni, mesti je ada mungkin kata cerita-cerita seram dan sebagainya. Jadi ada beberapa kisah yang jadi dekat kamp aku dan aku sendiri alami benda ni. Aku ni bukanlah orang yang lemah semangat, tapi boleh dikatakan selalu jugalah aku kena ganggu dengan benda-benda macam ni. Dan ini antara cerita dia. Jadi kisah yang pertama ni jadi masa aku nak pergi ke bilik air pada tengah malam. Aku ni kuat minum air kan? Jadi nak buang air pun kuat jugalah. Dan setiap malam sebelum aku tidur, aku mesti akan pergi ke toilet dulu. Sebabnya nanti tak adalah terjaga tengah-tengah malam kan, tiba-tiba pukul 1-2 pagi terjaga nak pergi kencing dan sebagainya. Tapi kalau katakanlah aku terjaga, walau sakit perut macam mana sekalipun, aku tetap akan tunggu sampai subuh kan? Tapi tak tahu macam mana Fiz, ada satu malam tu aku memang betul-betul tak tahan sangat aku nak membuang ni kan? Nak buang air besar pula tu. Jadi aku pun ajaklah member katil sebelah, Atin nama dia kan, untuk temankan aku. Jadi nak bagikan gambaran kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen, aku tidur katil hujung sekali dekat dengan papan iron dan juga plug. Aku tidur dekat katil situ lah. Jadi member katil sebelah memang si Atin seorang ni je lah. Dan mula-mula si Atin cakap, ya aku malas lah, dia cakap itu kan. Dan dia siap terus tarik selimut dia, siap berselubung lagi. Jadi aku pun cakap, tak apalah kalau kau malas, aku pergi seorang je lah. Sebab kenapa, aku dah tak tahan sangat ni Fiz. Jadi aku pun masuk lah. Masa tu aku pergi, aku pun masuk dalam toilet ujung sekali. Aku masuk toilet ujung sekali, tengah sedap-sedap orang kata melepaskan hajat aku ni, tiba-tiba aku dengar macam ada bunyi benda jatuh. Kerapam. Kuat benda tu. Sampai terkejut aku dalam toilet tu. Mana taknya, dah lah seorang-seorang. Lepas tu ada benda bunyi macam terhempas pula. Aku ni Fiz tak adalah berani sangat. Jantung memang dah laju dah. Tapi kalau dah tak tahan punya pasal, aku redah je lah. Dan secara tiba-tiba aku dengar ada orang panggil aku tau. Kuntum. Kuntum. Oh, Kuntum. Kuntum. Aku datang ni teman kau ya. Kesian kau sorang-sorang. Aku temankan kau ya. Jadi masa aku dengar suara ni, aku rasa macam hilang sikit takut sebabkan aku dengar suara si Atin. Jadi aku pun cakap lah, yelah sayang juga kau kat aku kan, sebab itu kau datang teman je. Tadi kau cakap kau malas. Mestilah sayang, takkan aku nak tinggalkan kau pula. Aku ada je dengan kau. Jadi Fiz, sambil-sambil aku dekat dalam toilet tu, si Atin ni pergi menyanyi pula. Suara dia memang sedap.
Agaknya dia mungkin dah bosan tunggu aku agaknya kan. Jadi aku membiarkan jalan dia menyanyi. Dia tengah nyanyi tiba-tiba mayang dia nyanyi lagu Ulik Mayang pula. Mendayu-dayu dia nyanyi kan. Boleh dengannya Tin, kau nyanyi lagu lain lah Tin. Seram lah lagu tu. Aku nak berak pun tak tenang ni Tin. Lepas tu si Atin pergi tukar lagu pula. Dia tukar lagu. Dia nyanyi lagu Misha Umar pula. Ulangkan cinta hatimu. Dia cakap aduh apa benda lah si Atin ni nyanyi lagu bukan-bukan ni. Jadi Fiz, ikutkan aku nak membuang sekejap aja. Buang yang tak tahan tu pun jadilah. Selebihnya tunggu pagi pun tak apa. Tapi lah, dah alang-alang si Atin ni ada, aku buang aje lah. Jadi masa aku nak keluar tu, aku tak nampak pun si Atin ni dekat luar. Jadi Fiz, kalau siapa pernah masuk PLKN, mesti akan tahu keadaan toilet camp tu macam mana. Dalam satu bilik air yang besar, ada pintu-pintu toilet kecil kiri dan kanan. Bahagian kanan tempat mandi, bahagian kiri tempat buang air kecil atau buang air besar. Tengah-tengah ada kolah besar dan dekat pintu bilik air besar tu keluar masuk. Mesti ada macam sinki dan juga cermin lah. Jadi masa aku keluar tu aku cek satu-satu toilet tau. Kok kalau Atin ada dekat dalam tu ke apa kan, tapi tak ada bis. Panggil Atin tak ada. Aku rasa mungkin si Atin ni dah masuk dom kot. Dan aku pun masuk dom. Bila aku masuk dom, aku tengok si Atin ni masih lagi berselubung macam mana aku keluar tadi. Si Atin ni masih lagi kat sini. Aku buat tak tahu je dulu, tapi dalam hati aku ni memang dah teruk dah ni. Jantung aku ni dah berdegup kau-kau ni. Jadi masa tu aku tidur mengiring menghadap si Atin. Tiba-tiba si Atin ni selak selimut dia sambil senyum sini macam cak. Terkejut tak? Aku kan selalu teman kau. Dia cakap macam tu. Terus aku pingsan Fiz. Terus aku pingsan masa tu. Itu benda yang last aku nampak. Aku pingsan. Jadi esoknya tu aku tanya si Atin. Untuk kepastian je aku tanya dia tu. Betul tak dia ada teman aku semalam? Tin, aku nak tanya kau, betul ke semalam kau ada teman aku Tin semalam? Kuntum, kau kejut aku pun tak. Macam mana aku nak teman kau? Mengigau ke kau ni? Dan baru aku teringat Fiz, si Atin ni dia memang jenis yang senang berjaga. Kalau ada bunyi bising sikit dia akan terjaga. Apalagi kalau aku yang dah kejut dia, siap-siap goyang-goyang badan dia tu, dia mesti confirm terjaga. Jadi bila Atin cakap macam ni, aku macam uish, siapa yang aku kejut semalam ni? Siapa yang teman aku dekat dalam bilik air semalam? Siapa yang nyanyi lagu Ulik Mayang segala bagai ni? Siapa yang main cak-cak dengan aku semalam masa aku nak tidur? Siapa? Jadi sejak daripada hari tu, lepas aku dah cerita dekat member lain, kalau ada sesiapa yang nak pergi toilet tengah-tengah malam, memang akan pergi 3-4 orang. Kalau berdua, macam-macam benda boleh jadi. Itu kisah yang pertama Fiz. Jadi kisah yang kedua ni pula, entah daripada mana aku dengar, tapi adalah diorang ni cakap dalam setiap kumpulan panggilan dan siri PLKN memang akan ada satu kejadian teruk yang melibatkan orang ramai. Jadi ada satu malam tu masa dekat Dewan Makan, tiba-tiba blackout Fiz. Pam! Blackout. Ingatkan blackout dekat Dewan tu je. Rupa-rupanya satu kawasan camp ni blackout. Camp pula dekat dalam hutan. Jadi bila dah blackout satu kawasan, apa je yang kita boleh nampak kan? Jadi ada budak dom aku ni, Pia. Pia ni dia lemah semangat dan dia ni penakut ya Rabi punya penakut. Mula-mula aku ingatkan aku seorang je yang penakut. Rupanya ada lagi teruk penakutnya daripada aku.
Selalu dia asyik menangis je, cakap takut tolong aku, takut. Dia duduk menangis. Dan aku tengok si Pia ni tak duduk diam. Kepala pandang sana, pandang sini, bergerak dan sebagainya. Aku pun tak tahu macam mana nak tenangkan si Pia ni. Sebabkan masing-masing dekat dalam dewan tu memang dah tengah takut. Termasukkan aku sekali. Dan dalam hati aku tiba-tiba teringat apa benda yang diorang pernah cakap. Mungkin ni lah kot kejadian dia. Jadi cikgu pula nak cakap pakai mic pun tak boleh sebabkan elektrik tak ada. Jadi cikgu-cikgu mampu je jerit. Jerit suruh setiap ketua platoon kira berapa pelatih yang ada. Jangan ada yang pergi mana-mana. Jadi keadaan jadi bising lah. Keadaan jadi bising bila company sebelah company aku ni, ketua platoon Charlie, kata pelatih dalam company dia ada lebih kurang dalam 43 orang. Padahal setiap company pelatih wira ataupun wirawati memang ada 42 orang je sepatutnya. Tapi kecoh, dia kata dia punya ada 43 orang. Jadi dekat situ dia dah rasa semacam dah Fiz. Macam mana pula ada boleh terlebih seorang pula ni? Jadi si Pia ni pula menangis lagi teruk bila dapat tahu ada yang terlebih. Jadi cikgu pula satu celaka dia Fiz. Celaka dia cakap. Cikgu pula satu celaka dia. Dia pula boleh bergurau, dia kata, kamu semua ni jangan pandang atas ya. Ada benda yang bertinggik kat tiang tu. Kalau awak pandang atas memang habislah awak, dia kata. Cikgu ni mulut dia celupar boleh tahan. Tapi aku sendiri tak pasti sama ada cikgu tu cakap betul ke tak. Tapi lepas cikgu cakap macam tu, si Pia ni terus menjerit. Bukan dia seorang je yang menjerit. Agak ramai semua menjerit. Kecoh keadaan masa tu sampai kan tak terkawal. Ada yang berlari-lari sekali dekat dalam dewan tu. Keadaan yang dah orang kata dah memang sedia kala gelap gelita ni. Panik. Dan pada ketika tu cuma ada cahaya bulan je. Memang tak boleh nak buat apa bis. Member-member yang okey, terus diorang baca ayat kursi pada member-member yang tengah menjerit ni. Masa tu aku tengok si Pia ni yang paling teruk sekali. Sebabkan apa? Dia yang menjerit dulu. Dan aku rasa memang dia nampak sebenarnya ni. Menjerit-jerit, tarik tudung sendiri, tendang-tendang kursi, menangis, teruk gila masa tu bis. Dan tak lama lepas tu, elektrik tu ada balik. Jadi bila tengok suasana kawasan dalam dewan tu macam kena rusuhan pun ada juga. Sana sini pelatih terbaring, baik lelaki baik perempuan, semua kena. Jadi esoknya tu cikgu sendiri suruh buat pentadbiran sendiri supaya orang kata macam berehat lah. Pentadbiran tu berehat lah. Dan malam tu buat bacaan Yasin dekat dewan. Jadi itulah Fiz, kejadian yang pelik yang berada dekat kamp PLKN ni. Yang mana yang pernah duduk kat situ, korang mesti tahu macam mana kejadian dia ni kan. Jadi Fiz, itu je lah yang aku nak kongsikan dengan Fiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Kuntum. Aku nama dia Kuntum, dengan kisah dia yang berjudul Kejadian Seram di Kamp PLKN Perak. Siapa pernah duduk kat sini? Mungkin anda boleh komen di ruangan komen. Cerita dia seram. Cerita dia seram bila duduk nyanyi lagu Ulik Mayang tu kan. Ulik Mayang diulik. Dia punya vibrato tu kena betul, baru jadi. Okey, jom kita teruskan dengan kita punya kisah pada malam ni. Kisah yang seterusnya. Kisah yang seterusnya ni nama dia pun tak ada. Banyak kisah malam ni tak ada nama lah. Kisah yang seterusnya, jom kita dengarkan kisah daripada Anonymous. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, cerita ni jadi masa aku belajar dekat UiTM masa diploma dulu.
Jadi masa diploma, pelajar wajib tinggal dekat asrama atau lebih dikenali sebagai kolej kediaman. Jadi untuk siswi, ada 2 kolej kediaman, iaitu DO ataupun Dato' On, dan lagi satu TO, iaitu Tun Hussein On. Jadi disebabkan aku ni budak bisnes, aku dapatlah duduk dekat DO, dekat Dato' On kan. First year aku dapat dekat DO 4, second year aku tak dapat college sebabkan aku kurang bergiat dalam aktiviti college. Nak duduk luar aku tak mampu kan. Nak tak nak terpaksalah aku merayu untuk dapatkan bilik dekat college. Aku kena merayu. Dan Alhamdulillah Fiz, rezeki lepas buat rayuan aku dapat bilik, tapi blok belakang aras atas sekali. Okey. Jadi bilik itu untuk 4 orang, tapi 2 orang lagi dah pindah duduk luar. Jadi tinggallah aku dengan roommate aku berdua je pada ketika tu. Kiranya VVIP lah aku dengan roommate aku dekat bilik tu kan. Ya, bilik untuk 4 orang, 2 orang je yang tinggal. Jadi mula-mula masuk bilik tu Fiz, aku dah rasa lain macam tau. Bilik tu sejuk je. Tapi aku tak ambil pot sangat lah kan? Disebabkan bilik yang aku tinggal tu dengan member aku tu, dah tentu-tentu lah aku dapat tidur katil bawah je tak. Jadi sebulan first tu okey je, tak ada apa-apa pun, damai aja kan. Tambah-tambah pula bilik tu sejuk, memang best lah tidur. Tapi bila masuk bulan yang kedua ni, aku dah start dengar orang ketuk-ketuk dinding betul-betul dekat tepi telinga aku. Setiap malam Fiz aku dengar bunyi benda ni. Dan setiap kali tu jugalah aku macam tertanya-tanya tau, orang sebelah ni buat apa ketuk dinding ni? Nak gantung frame ke apa? Sampailah satu hari tu aku tersedar, yang sebelah aku ni mana ada bilik? Macam aku cakapkan tadi, aku tinggal kat tingkat yang paling atas dan sebagainya kan. Jadi orang yang boleh terbang ataupun tangan dia panjang je yang boleh ketuk dinding bilik sebelah aku ni. Satu orang pula. Jadi bila aku fikir macam aku terus diam. Aku dah tak tegur dah kan. Walaupun dia ketuk bertalu-talu sekalipun, aku buat bodoh je. Jadi 2-3 hari lepas tu, universiti aku ni buatlah solat hajat perdana kan. Aku pun turun jugalah nak solat hajat dengan niat nak minta grade 4 nak minta grade 4 flat lah kan. Jadi sampai je dekat padang nak solat, jadi bila sampai je kat padang nak solat, kawan aku ni boleh lah dia pergi cakap kat aku kan, babe, kau cuba tengok macam pocong tengah berhimpun kan. Dia cakap macam tu. Yalah, semua orang tengah nak buat solat hajat kan, dia kata macam pocong tengah berhimpun kan. Aku pun bijak pergi iya kan. Lepas tu gelak lah kita orang dengan rakusnya pada ketika tu. Yalah, semua orang pakai telekung dan sebagainya kan. Kita macam nampak macam pocong tengah berhimpun kan. Jadi lepas siap solat apa semua ni, aku pun ajak lah geng aku, si Sarah dengan si Mir ni pergi tidur dekat bilik aku. Jadi diorang pun okey je lah kan? Jadi malam tu Fiz, kita orang pun bawa lah turun tilam, nak tidur dekat bawah ramai-ramai lah. Roommate aku ni stay je dekat atas katil dia. Aku tidur sebelah Sarah. Jadi kita orang ni borak sementara nak tunggu lelap ni. Si Sarah ni pula boleh sarankan kita orang untuk tutup lampu. Jadi untuk pengetahuan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka, dari masa mula-mula masuk dulu, akak-akak senior pernah pesan sebaiknya tidur tak payah tutup lampu. So daripada awal masuk belajar sampailah habis belajar, kita orang pun tak pernah tidur dalam gelap, kecuali malam tu. Rancak bersembang, bergelak bagai, aku rasa macam ada orang perhatikan kita orang. Jadi aku pun dongak tengok dekat hujung meja study. Dan disebabkan aku ni rabun tahap dewa punya, aku macam nampak ada satu sosok hitam dekat hujung meja. Aku perhatikan, aku kecilkan mata, aku perhatikan je benda ni. Lepas tu aku tanya dekat si Sarah, Sarah apa benda tu lah? Dia cakap macam tu, apa benda tu lah? Aku cakap. Dan bila aku tanya macam tu,
Sarah tengok benda tu dan terus lompat bangun daripada tilam. Dan semua orang terkejut dan terus buka lampu. Dan bila buka lampu, benda tu hilang. Jadi Mir dengan roommate aku ni tanya apa benda yang kita orang nampak. Aku pun cakap lah aku nampak susuk hitam dekat hujung meja. Tapi si Sarah pula nampak benda lain. Sarah kata dia nampak Pontianak tengah duk tercongok dekat tepi tu. Kita orang pun macam cuak masa tu bis, kan? Jadi pada ketika tu kita orang pun bacalah Yasin. Baca Yasin, baca, pap blackout lagi sekali. Apa lagi, kita orang pun menjerit lah. Tapi blackout tu sekejap je. Dan lebih kurang dalam seminit 2 minit terang balik. Kita orang pun sambung lah baca ayat kursi, baca Yasin. Jadi si Mir ni pula duduk menghadap tingkap dan tiba-tiba pucat, kan? Bila tanya, kata dia nampak benda putih terbang dekat cermin bilik kita orang. Dekat koridor tu tak payah cakap lah Fiz, kan? Banyak orang, banyak bunyi orang berjalan, orang berlari, semua benda ada. Kita orang tak berani nak buka pintu masa tu. Yalah sebabkan dah tengah malam kan. Tak logik kalau ada orang kat luar, lebih-lebih lagi dekat aras yang tak ramai orang. Tambah-tambah pula bilik aku adalah bilik yang last sekali. Mana ada orang lalu-lalu kat situ. Dan kita orang sambung je mengaji sampai habis. Malam tu kita orang rasa panjang gila Fish, kan? Sampailah pukul 6 lebih baru kita orang berani nak tidur. Sebabkan masa tu pun dah nak tegang dah. Dan lepas pada kejadian tu aku dah tak tidur kat bilik dah. Takut satu hal. Yang suka ketuk dinding tu pun satu hal, buat aku stres. Tapi roommate aku ni memang legend lah. Dia berani gila tidur kat dalam bilik tu seorang-seorang. Dan itulah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan. Wallahualam siapa nama dia pun saya tak tahu. Dengan kisah dia yang berjudul Malam Solat Hajat Perdana UiTM. Saya tak tahu kenapa saya punya lighting ni dia kejap terang, kejap gelap. I have no idea why. Dan dia macam flickering. Saya pun tak tahu kenapa. Wallahualam. Kejap saya cuba untuk adjust kejap. Tak tahu lah, dia macam flicker. No idea. Hopefully dia tak mengganggu apa-apa lah. Saya gelapkan. Okay kot Okay lah kot, InsyaAllah. Okay dia, itu dia kisah Malam Solat Hajat Perdana UiTM. Kan, ada benda kat tingkap cip tu tengah menengok kan. Okay. Alright. Lampu tengah merasai suasana aura seram. Okay, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni, dan juga yang mana telah menyumbang melalui super sticker, super chat dan juga TikTok gift pada malam ini. Dan antara yang telah menyumbang pada malam ni, kita ada sumbangan daripada Molly, Airi Putra, Hunting Midnight, Nadia, Mami Siti, Queen, Unira, Melissa, Umi Kuasa 3, daripada Dak Syashol daripada Putra Putih, Zizi Mat, Queen, Mr. Ed, Fizz Frizo, The Walk, Hazwan, Arus, Rose, and then daripada Kak Long, daripada Magdalene, Mak Chu, Aina, Joker, Dark Rabbit, daripada Miraj, Wahidah, Kamarudin, Rukiah, Dekok, tak rasa nak join, daripada Suraya, Bulat, daripada Dina, Atirah, and then ini siapa nama dia? Shabon daripada Aci, Azaf and Zack M, and then daripada Ira, daripada Kicap Pedas dan juga Shu. Terima kasih di atas sumbangan TikTok gift yang telah anda berikan pada malam ni. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir. Kisah yang dihantarkan oleh Anon. Jom kita dengarkan.
Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, aku ni bekerja sambilan sebagai juru gambar perkahwinan dan kita sedia maklum selalunya majlis nikah akan diadakan pada sebelah malam. Kebiasaan dia lah. Okey. Jadi pada awal tahun 2015, aku tak ingat tarikh dia bila, aku dapat satu job di area perkampungan di Pahang. Dan kawasan kampung tu agak terperosok jauh ke dalam lah. Nak pergi sana pun mengambil masa lebih kurang dalam 4 jam daripada KL. Dan bab jalan tak payah cakap lapis. Memang teruk, berbukit bukau, berbatu dan sebagainya. Jadi majlis pernikahan pengantin ni berlangsung pada hari Jumaat malam. Jadi aku masa tu tumpang dekat rumah maklong aku yang terletak lebih kurang dalam 1 jam daripada rumah pengantin. Jadi majlis pernikahan pengantin start lebih kurang dalam pukul 9 malam selepas pada waktu isyak. Jadi dalam pukul 7.30 aku dah bergerak daripada rumah maklum aku dah. Jadi Fiz, semasa dalam perjalanan ni, keadaan jalan pada ketika tu memang gelap gelita tau. Tak ada lampu jalan. Hutan tebal kan? Kereta pun tak banyak. Ya, cuma kadang-kadang ada je berselisih dengan kereta lain. Berselisih dengan kereta lain, berselisih dengan lori dan sebagainya kan. Dan masa tu aku dah mula rasa takut dah. Aku ni memang penakut gila sebenarnya kan? Macam kau Pish. Aku ni memang dah mula rasa takut kan? Aku ni sebabkan aku ni memang penakut gila macam kau juga kan? Nak pasang radio tak boleh sebabkan tak ada siaran. Jadi aku cucuk pendrive je lah, aku dengar lagu. Jadi pada ketika tu aku sampai rumah pengantin lebih kurang dalam pukul 8.45 malam. Jadi sewaktu aku melangkah masuk ke rumah pengantin, iaitu Siti nama dia, aku dah rasa lain macam dah. Rasa seram sejuk. Tapi aku buat bodoh je lah kan? Aku terus masuk bilik pengantin dan pengantin tengah bersiap lagi. Jadi selepas aku dah selesai memperkenalkan diri, aku tengok muka pengantin ceria je. Memanglah ceria kan, orang nak kahwin kan. Memang muka happy lah. Lepas pada tu, tiba-tiba datang mak saudara pengantin ni kan, hulurkan air kosong pada pengantin. Jadi mak saudara dia pun cakap, ni minum air ni Pak Su kau dah baca-baca. Dia cakap macam tu. Waktu tu aku macam tiba-tiba blur tau. Apa maksud baca-baca ni? Jadi disebabkan aku ni mempunyai perasaan ingin tahu yang agak tinggi, dalam erti kata lain aku ni memang suka menyibuk kan? Aku pun tanyalah dekat pengantin ni, Kak, kenapa kena baca-baca ni? Aku cakap macam tu. Jadi kalau ikutkan pada cerita side pada pengantin ni, ini cerita dia. Dia kata siang tadi, semasa dia tengah kemas-kemas bilik nak susun barang hantaran semua, tiba-tiba cermin kaca dekat meja solik tu pecah. Retak 1000 pis. Jadi dia terperanjat dan dia terus rebah. Dia tak sedarkan diri. Jadi apa yang diberitahu oleh keluarga dia semasa dia tak sedarkan diri ni, si Siti ni dia meracau-racau memanggil nama Ismail. Dan untuk pengetahuan Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen Markas Puaka, Ismail ni merupakan bekas kekasih pada si Siti. Tapi nasib baik Pak Su Siti yang merupakan seorang ustaz ada membantu menyedarkan Siti daripada dirasuk. Jadi Fiz, berbalik pada cerita di majlis pernikahan ni. Jadi majlis berlangsung dengan baik, lancar sekali. Aku pun macam biasalah buat kerja aku lah, duk snap gambar sana, snap gambar sini kan. Aku main bedal je masa tu. Jadi selepas selesai majlis, aku pun beransur lah pulang. Dan jam masa tu menunjukkan pada pukul 12 malam. Tapi Fiz, perasaan aku nak balik masa tu Allah ajalah yang tahu kan. Seram sejuk aku dibuatnya. Keadaan jalan pula masa tu berkabus. Segala doa, segala ayat yang aku tahu aku baca, aku baca semua. Dan masa tu aku acah-acah berani lah. Aku acah-acah berani sambil melayan adulan lagu daripada thumb drive aku ni kan. Tapi nasib aku tak baik Fiz. Secara tiba-tiba lagu-lagu tu semua terhenti.
Keadaan tiba-tiba menjadi sunyi, menjelubungi dalam kereta aku. Perjalanan aku ni jauh lagi ni, kan? Aku cuba on off radio aku ni, cabut, aku cucuk balik pendrive dan sebagainya dengan harapan lagu tu ada balik lah. Tengah sibuk, tengah try apa semua ni, secara tiba-tiba dalam sama-sama kabus ni, aku nampak ada seekor binatang tengah duduk dekat tengah-tengah jalan. Binatang tu pula, dia seakan-akan kura-kura, tapi dia besar sedikit. Tapi yang pelik dia, Fiz, ekor dia panjang. Dan aku terus mengelak daripada langgar binatang ni. Waktu tu jantung aku, Fiz, macam nak meletup masa tu. Ketakutan aku pada ketika tu adalah ketakutan aku di tahap yang paling tinggi. Sampaikan muka dengan tangan aku semua berpeluh. Padahal aku duduk dalam kereta aircon ni. Dan Alhamdulillah aku sampai kat rumah dalam keadaan yang selamat. Okay? Jadi bila aku dah sampai dekat rumah maklum aku masuk, aku mandi dan aku terus buka laptop. Sebabkan aku kena transfer lah semua gambar-gambar yang aku ambil dekat dalam kamera aku ni, aku transfer dekat dalam laptop dan aku transfer dekat dalam hard disk. Jadi bila dah selesai transfer, aku check lah gambar ni satu persatu, kan? Tiba-tiba, Fish, aku rasa menggigil satu badan bila aku tengok gambar-gambar yang aku ambil ni. Sebab apa tau? Muka pengantin perempuan tu semua meremang bulu rumah aku ni. Ya Allah, tolonglah. Saya nak baca ni pun macam meremang sangat. Okay. Tiba-tiba, Fish, menggigil satu badan bila aku tengok gambar-gambar yang aku ambil ni. Muka pengantin perempuan Siti ni, semua muka dia jadi hodoh, Fish. Muka Siti ni seperti macam bernanah dan membengkak. Dan semua gambar yang aku ambil, semua hasil dia sama. Dan muka Siti ni seperti seorang nenek tua yang muka dia bernanah, membengkak dan mata dia merah. Aku tutup laptop aku masa tu. Aku terus lari ke bilik sepupu aku. Aku tidur dengan dia malam tu. Sumpah masa tu aku tak berani nak tidur seorang-seorang, bis. Jadi bila hari dah siang, aku cek handphone aku, ada 11 miss call daripada siapa tau? Daripada si Siti ni. Cakap, alamak, dia dah call. Aku tak sedar dia ni call. Sebabkan aku tidur lewat semalam kan. Aku duk fikirkan pasal gambar tu. Jadi masa tu aku call balik si Siti ni. Assalamualaikum, Cik Siti. Saya ni. Ni saya nak tanya, gambar-gambar yang awak ambil semalam tu ada masalah apa-apa ke? Macam mana saya nak cakap tak apalah, awak cakap je lah. Tolong bagi tahu saya gambar-gambar semalam elok ke yang awak ambil semalam ni. Tak tahulah Kak, saya nak cakap macam mana Kak, tapi kesemua gambar ini saya jujur dengan Akak ya. Tak apalah, kamu jujur je lah dengan Akak. Okey Kak. Gambar-gambar yang saya ambil semalam Kak, daripada awal sampailah habis majlis Kak, muka Akak tu lain. Muka Akak tu lain. Muka Akak nampak macam orang tua ya. Mana Akak tahu? Akak dah agak dah. Betul lah Kak. Muka Akak nampak macam orang tua. Lepas tu muka Akak macam membengkak, bernanah. Macam tu lah Kak. Terima kasih. Kak, ya. Kak bersabarlah Kak ya. Tak apalah Kak, nanti saya akan bagi Akak kopi dia. Akak tengok sendirilah. Ya. Yalah, terima kasih.
Dia terus letak habis. Dia terus letak masa tu. Dan tak lama kemudian Siti call lagi sekali. Hello, Assalamualaikum Kak Siti. Ni minta maaf lah akak letak telefon tadi. Cuma akak sedih sangat. Okey, akak ada apa-apa nak cakap ke ni Kak? Sebab saya pun ingatkan nak kemas-kemas barang, saya nak balik ke KL dulu. Tak ada, sebenarnya saya nak bagi tahu kenapa gambar-gambar saya semua tu jadi macam tu. Kenapa Kak gambar-gambar ni jadi macam ni? Tak ada, menurut pada kata pasu akak, Ismail dah hantar sihir dekat akak. Dia hantarkan sihir ke akak. Akak pun tak tahu sihir apa yang dia hantarkan. Tapi disebabkan dia cemburu akak kahwin dengan orang lain. Sebab itulah, walaupun daripada mata kasar kita, awak nampak akak elok aja, tapi bila datang dekat dalam gambar, muka akak akan jadi macam tu. Tak tahulah sampai bila. Jadi Kak, gambar-gambar ni semua macam mana Kak? Tak apalah, gambar-gambar tu semua nanti kamu emailkan je dekat saya. Okey? Nanti bayaran gambar saya bayar macam biasa. Kak, tak apalah Kak, pasal bayaran tu akak bayar saya separuh pun tak apalah. Kan? Jangan macam tu. Awak datang dari jauh nak buat kerja awak. Takkan saya nak bayar awak separuh aja. Tak apa Kak, akak bayar separuh je lah. Anggaplah yang lagi separuh tu hadiah bagi saya. Hadiah daripada saya untuk akak. Boleh? Terima kasih ya sebabkan bantu akak macam ni. Nanti insyaAllah, nanti akak akan bank inkan separuh duit dekat kamu ya. Okey Kak. Okeylah Kak, nanti bila saya dah sampai KL, nanti saya akan beritahu akak dan nanti saya akan emailkan dekat akak gambar-gambar akak ya. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Jadi itu sebenarnya cerita dia, Fiz. Si Ismail tu hantar sihir dekat dia. Walaupun daripada mata kasar aku nampak yang Siti ni memang cantik orang dia. Tapi bila masuk dekat dalam gambar, semua jadi berubah. Harap-harap kita semua dijauhilah daripada sifat-sifat jahat yang macam ni. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang terakhir kita pada malam ni. Kisah yang dikongsikan oleh, saya tak tahu siapa nama dia, dengan kisah dia yang berjudul Sihir Pengantin. Ui, kesian Kesian ni lah, sebabkan je lah gambar pengantin kan, gambar yang orang kata yalah one time punya event kan, bukannya kita nak kahwin banyak-banyak kali kan. Ya, one time punya event dan gambar tu rosak habis disebabkan sihir daripada seseorang kan. Wallahualam. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ini. Dan insyaAllah kalau ada masa kita akan berjumpa lagi di lain episod dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Kejap. Okay, jadi saya rasa itu saja guys untuk malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain episod dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Tentang jiwa yang tersesat di jalan tak bertuan, di antara bayang-bayang dan bisikan angin malam, alam gaib menyapa, membuka tabir kelam. Aku berjalan di lorong sepi tanpa cahaya, seakan nenek moyang mengintai dari sudut mata. Warisan beban yang tak pernah ku pinta, mengikuti langkahku, bayangan yang menghantui jiwa. Bisikan halus mengamun dari pepohonan, mengisahkan
membuat hati ngeri. Terperangkap antara dunia nyata dan maya, mencari jalan keluar dari kegelapan jiwa. Api neraka membara dalam setiap dosa. Berusaha lari tapi celaka menghampiri juga. Anak muda tergiur oleh janji manis kuasa, menggadaikan nurani demi harta dan tahta. Tanpa sadar terjerat dalam jaring tipu daya, amalan jijik merusak jiwa dan raga. Penduduk kampung hidup dalam kepalsuan, menghamba pada ilmu yang penuh kemunafikan. Mentera dilafazkan tanpa makna kebenaran, mengundang murka dari Tuhan semesta alam. Rumah-rumah tua berdiri dengan angkunnya, menjadi saksi bisu praktik yang tercela. Di balik tirai jendela ada rahasia gelap tentang jiwa-jiwa yang telah lama tenggelam. Terperangkap antara dunia nyata dan maya, mencari jalan keluar dari kegelapan jiwa. Api neraka membara dalam setiap dosa. Berusaha lari tapi celaka menghampiri juga. Di tengah keputusasaan cahaya mulai tampak, seorang bijak datang membawa petunjuk mutlak.